Juga isu syarikat. Seperti yang kita tahu, AirAsia telah dibeli oleh Tony Fernandes daripada DRB Highcom pada tahun 2001. Ini adalah kerana isu yang berlaku di pasaran dunia di mana peristiwa 9/11 di Amerika Syarikat telah pun menjatuhkan pasaran saham syarikat penerbangan. Oleh disebabkan itu, Tony Fernandes dan juga Datuk Kamarudin telah pun membeli syarikat penerbangan DRB Highcom dan menamakan semula kepada AirAsia. Salah satu isu dan juga trend yang berlaku pada syarikat AirAsia adalah coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19. Seperti yang kita tahu, syarikat AirAsia adalah sebuah syarikat penerbangan yang maju, sebuah syarikat yang stabil dan juga semakin di hadapan berbanding dengan syarikat-syarikat penerbangan yang lain yang ada di Malaysia. Apabila COVID-19 melanda Malaysia, peristiwa kegemilangan itu terhenti seketika. Ini adalah akibat daripada isu yang berlaku di Malaysia dan juga di dunia di mana coronavirus ataupun COVID-19 telah pun meragut nyawa lebih daripada 100,000 orang di seluruh dunia. Oleh disebabkan itu, Malaysia menyekat penerbangan domestik daripada Malaysia ke luar negara maupun dalam negara itu sendiri. Segalanya disekat oleh disebabkan COVID-19 ini, dan isu ini menjadi isu yang utama dan yang paling berat bagi syarikat mereka. Oleh disebabkan itu, mereka rugi berjuta-juta ringgit. Menurut Astro Awani pada tahun 2021, syarikat AirAsia telah rugi sebanyak 837 juta dalam tempoh tersebut. Bukanlah sahaja untuk meneruskan perniagaan ataupun meneruskan syarikat itu adalah satu kesusahan untuk mereka, bahkan untuk menahan syarikat mereka daripada bankrupt juga mereka tidak mampu. Ini adalah kerana tiada penerbangan, tiada jualan yang masuk ke dalam syarikat. Kerana pada tahun 2018, pasaran saham untuk AirAsia AAX di bursa adalah RM4.40. Tapi setelah COVID melanda pada tahun 2019, pasaran AirAsia dalam bursa saham Malaysia jatuh kepada 0.50, iaitu 5%. Kejatuhan sebanyak 78% sangat memberi kesan kepada syarikat tersebut. Pihak pengurusan tertinggi telah mengambil satu langkah yang dikira adil pada syarikat dan juga pekerja, di mana mereka terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Sumber daripada Berita Harian tahun 2020, mereka telah memberhentikan lebih kurang 2,000 orang pekerja dari segala sektor. Setelah COVID-19 reda, kerajaan Malaysia telah pun membenarkan perjalanan domestik pada September 2021, dan dengan itulah syarikat penerbangan ini mampu untuk bertahan lagi dan juga untuk meneruskan perniagaan mereka. Setelah mereka comeback untuk meneruskan perniagaan, mereka menjadi trend di mana mereka adalah syarikat pertama yang menggunakan sistem scan to fly. Teknologi ini adalah kerjasama dengan syarikat AirAsia dan juga Grey Matter. Apakah kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman kepada syarikat AirAsia? Sudah tentunya kekuatan AirAsia terletak kepada ownernya sendiri, iaitu Tony Fernandes dan juga Datuk Kamarudin, di mana beliau adalah ikon usahawan kerana kisah RM1 beliau. Idea Tony Fernandes ni kadang-kadang tidak masuk akal, di mana beliau melancarkan kempen 1 juta tempat duduk free kepada tetamu beliau, iaitu pelanggan beliau. Bukan sahaja fokus kepada syarikat penerbangan, beliau juga menjalankan hubungan baik dengan hospitality yang berada di sekeliling beliau, hotel, teksi, kereta sewa dan juga perhubungan di luar negara yang bersering beliau amalkan. Mereka juga bekerjasama dengan bank-bank, Maybank, Citibank, Standard Chartered Bank dan banyak lagi bank. Malahan mereka mengeluarkan kad debit sendiri, di mana Big Pay adalah kad mereka yang dikeluarkan khas oleh syarikat AirAsia ini. Namun setiap organisasi, setiap syarikat pastinya ada kelemahan. Begitu juga dengan AirAsia ini, mereka juga ada kelemahan, di mana kaki tangan mereka sering kali viral di Twitter, di social media kerana mereka tidak ramah dengan pelanggan mereka. Ditambah lagi dengan back of the house. Back of the house adalah jabatan yang tidak dilihat oleh orang, di mana jabatan yang menguruskan beg tetamu ini juga viral kerana mereka hanya mencampak sahaja beg tersebut dan tidak letak dengan baik. Itu menjadikan syarikat mereka satu syarikat yang dipandang enteng oleh sesetengah pihak. Sering kali kita dengar di mana syarikat AirAsia menunda penerbangan mereka kerana mereka terlalu pack dengan tetamu-tetamu mereka. Itu adalah antara kelemahan syarikat tersebut. Apakah peluang syarikat dan apakah ancaman syarikat? Peluang syarikat terbahagi kepada 4, di mana yang pertama, mereka menjadi platform utama rakyat Malaysia untuk penerbangan yang dekat. Mereka menjadi tanda mercu Malaysia atas faktor kekuatan syarikat mereka. Mereka juga menjadi contoh kepada syarikat penerbangan yang lain kerana kemajuan teknologi mereka. Dalam masa yang sama, syarikat penerbangan ini mampu mempertumbuhkan ekonomi Malaysia dengan baik. Berbalik pula kepada ancaman syarikat AirAsia, di mana syarikat baru penerbangan My Airline akan tiba tidak lama
lama lagi ke pasaran Malaysia. Terkadang sekiranya rakyat Malaysia ingin pergi ke kawasan di dalam negeri, kalau dulunya mereka berani naik kapal terbang, mungkin sekarang mereka dah kurang naik kapal terbang. Sebab apa? Isu dengan MH370 dan juga isu bersamaan dengan MH17. Mereka terpaksa mengekalkan harga tiket mereka walaupun syarikat mereka lebih maju berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Kerana apa? Kerana itu adalah sumber pendapatan mereka. Mereka tidak boleh menaikkan harga yang tinggi walaupun mereka telah invest banyak dalam teknologi mereka. Terbalik kepada semua syarikat penerbangan di mana kadar minyak, kos pekerja, basic pekerja telah naik dan juga kadar inflasi telah semakin naik bukan sahaja di Malaysia, malahkan di dunia. Itu adalah ancaman.